أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okey, kita berada sekarang hukum tajwid yang diberi nama idgham bila gunnah. Ya. Idgham di sini bermaksud memasukkan. Idgham maksudnya memasukkan. Okey, sebentar saya ada nak share kepada beberapa grup dahulu. Okey. Jadi idgham bila tanpa gunnah, dengung. Gunnah maksudnya dengung. Dia kita memasukkan. Maksud memasukkan tu apa? Huruf nun tak disebut, kemudian terus masukkan bunyi huruf di hadapan ke dalam huruf yang berikutnya selepas nun tadi. Selepas nun. Okey. Jadi kalau izhar halqi, nunnya ada tanda. Nunnya di atas nun ada tanda. Tanda mati. Tapi bukan bulat macam ni lah ya. Okey. Untuk idgham bila gunnah, nun tiada tanda di atasnya. Contohnya di sini. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Okey. Jadi nun dia mati tapi tidak ada tanda. Jadi selepasnya itu ada huruf yang bertanda sabdu. Ar-ra'a. Hurufnya ada dua sahaja, huruf lam dan huruf ra. Huruf lam dan huruf ra. Contoh lagi, nun mati tapi nun ni tidak ada tanda dan sini ada huruf lam yang ada sabdu. Jadi dekat sini idgham bila gunnah. Milladun. Kita tidak perlu nak dengungkan ke, tak perlu nak sebut milladun, tak perlu. Kita hanya sempurnakan seolah-olah kita sebut mi dengan satu lam mati dan satu lam berbaris. So milladun. Jangan kita sebut milladun. Milladun tidak tepat, kita kena sebut milladun. Dekat situ ada dua lam. Huruf mim, kemudian di sini ada huruf lam. Lam yang mati dan lam yang berbaris digabungkan dia ada sabdu. So kita kena sebut mil la. Mil la. Mi dengan l. Mil la. Mil la. Kita tak sebut mil la. Mil la. Bukan. Kita sebut milladun. Milladun. Sama juga di sini. Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Tanwin di sini dia seolah-olah dhammah saja masukkan ke huruf yang selepasnya. Dia seolah-olah ada dua ra, satu ra mati, satu ra berbaris atas. Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Kita tak perlu sebut dengan dengungan dia ataupun nak perpanjangkan dia. Ghafurur rahim. Tidak perlu, sebut macam biasa saja. Ghafurur rahim. Sama juga dengan di sini. Jadi tanwin sini tanwin lebih kurang nombor 69. Kalau dalam mushaf dia akan dia punya tanwin tu 99. 99 Okey, bukan 69 99. Yubayyin lana. Okey, nun ini sepatutnya mati. Ada tanda sukun tetapi dia tidak letak sukun. Jadi kita tahu itu bukan izhar. Kita tahu itu bukan izhar. Cumanya bila kita lihat huruf sebelah, dia akan ada huruf sabdu. Okey, kalau ada dua huruf sabdu ni sama ada yang di atas bila gunnah ataupun bi gunnah, antara dua tu sahaja. Antara dua. Tapi kalau yang sini huruf lam dengan ra dia tanpa gunnah. Yubayyin lana. Dia tidak baca yubayyin lana. Yubayyin lana. Kita baca ikut tempo yang biasa sahaja. Kemudian yang ketiga, okey, kita tengok tanwin ni, tanwin yang disusun selari. Susun atas bawah dia sama sahaja. Yang disusun selari. Okey, jadi maaf.
Ini bukan selari. Sepatutnya dalam tu dia akan tulis yang berbeza ya. Dia akan tulis tidak selari. Ya, yang tidak selari lah. Ya, dia tu di atas sikit, satu di bawah sikit sini. Ya, okey. Maaf buku ini tak apalah ya. Okey, kita abaikan apa yang di sini. Jadi kita akan ada yang tidak selari. Ya, tidak selari. Okey. Kemudian sebab kalau yang selari tu dia hanya untuk izhar halqi sahaja. Ya, kalau untuk yang selari itu dia untuk izhar halqi. Sama juga dengan tanwin di sini. Okey, tanwin kalau yang 69 dia hanya untuk izhar halqi sahaja. Ya, bila tengok tanwin tu 69 itu izhar halqi. Kita tak perlu kita sebutkan nun tadi dengan jelas. Ya, kalau di sini dia 99 lah. Ya, kalau dalam mushaf 99. Cuma dalam buku ni saya minta maaf dia tidak tulis sebagaimana yang di dalam mushaf. Okey, bimu'minil lana. Jadi kita bacakan bimu'minil lana. Bimu'minil lana. Ya, tanpa kita dengungkan dia. Ya. Okey. Kita lihat pula di bawah ni ada tanda 2. Terdapat satu tempat dikecualikan dari idgham. Ya, kerana kita baca dengan sakta. Jadi cara bacaannya bagaimana? Wa qila man raqa. Ya, dalam satu nafas. Kita jangan berhenti. Kalau berhenti dah tak jadi sakta. Sakta tu satu nafas tapi kita berhenti. Ya, selama 2 harkat. Bukan 2 saat, 2 harkat ikut kadar bacaan ya. Wa qila man raqa. Ya, wa qila man raqa. Okey. Ini di tempat ini saja. Ya, kita tidak bacakan marraqa. Okey. Kita lihat dalam surah yang kita akan bacakan sebentar lagi. Jom kita tengok dan kita cari hukum idgham bila gunnah dalam ayat-ayat yang kita bacakan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Okey, dalam ayat di atas ni mari kita cari hukum idgham bila gunnah, ada ataupun tidak. Idgham bila gunnah, nun mati ya, tetapi di atasnya tidak ada tanda. Ya, di atasnya tak ada tanda dan selepasnya ada huruf yang bertanda sabdu. Okey ya. Nun mati kemudian ada huruf selepasnya bertanda sabdu ataupun tanwin ya, huruf tanwin kemudian selepasnya ada huruf bertanda sabdu, melibatkan dua huruf lah ya. Okey, kita lihat. Kalau ayat pertama tidak ada ya, minna innaka anta ya. Kalau ada yang ini ya, nunnya tak ada tanda tetapi huruf sebelahnya tidak ada sabdu. Kalau nunnya tak ada tanda tapi sebelahnya biasa, hukumnya hukum yang lain ya, ikhfa ya. Jadi sekarang ni kita cuma nak cari idgham bila gunnah ya, nun tidak ada tanda tetapi huruf selepasnya ada tanda sabdu ya. Okey, cari pula pada ayat yang kedua, ada ke tidak sedemikian ya, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Okey, kita lihat dekat sini ada tanwin yang tidak selari ya, tanwin yang tidak selari tetapi okey, selepas dia huruf yang ada tanda sabdu. Okey, itu dah salah sifat dia. Cumanya untuk idgham bila gunnah ini hurufnya hanya dua. Kalau di sini gunnah ya, dengung ya, mim alif ya wa mim nun, hurufnya ada dengung. Yang kita cari adalah idgham bila gunnah yang tidak ada dengung. Okey, ada ke tidak? Jadi di sini ada ke tidak? Okey, saya rasa saya dah jumpa satu. Okey, di sini ya. Okey. Tanwin tidak selari, selepasnya huruf huruf yang ada tanda sabdu. Tanwin tak selari, kemudian huruf bertanda sabdu. Itu dah salah satu dah. Ya, dah betul lah. Kemudian hurufnya hanya dua, lam dengan ra. Ya, lam dengan ra. Jadi betul atau tidak? Ini idgham bila gunnah. Ya, ya, idgham bila gunnah. Muslimatan lak, muslimatan lak. Ya. Ummatan muslimatan lak, muslimatan lak wa arina manasikana. Ya. Muslimatan lak ya. Jadinya dia tidak ada, kita tak perlu baca panjang ya, sebut macam biasa saja muslimatal ya. Sebabnya kalau yang sabdu ni biasanya ya, dia adalah gabungan lam yang lam yang mati dan selepasnya lam berbaris ya. Bila digabung dia akan jadi tanda sabdu. Jadi cara nak bacanya seolah-olah lam mati dan lam yang kedua berbaris ya, tidak perlu kita dengungkan dia ya. Ummatan muslimatal lak, muslimatal ya, yang lam pertama yang ada tanda mati dan lam kedua yang berbaris. Ummatan muslimatal muslimatal lak muslimatal kemudian lak. Jadinya tidak ada dengung, baca straight sahaja terus. Ummatan muslimatal lak muslimatal lak. Okey, dalam ayat berikutnya kita cari lagi hukum idgham bila gunnah bukan ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Hurufnya lam dengan ra, tanda-tandanya nun mati tapi tidak ada tanda di atas dan huruf selepasnya ada tanda sabdu. Okey, kat sini ada tanwin tapi sabdu dan bertanda sabdu tetapi hurufnya mim, bukan bukan. Okey, kita lihat lagi. Okey, sini tak ada. Cari pula ayat yang seterusnya. Wa may yarghabu, ini nun tak ada tanda, kemudian ada ya bukan jugalah. Okey, man safiha walaqadis tufaina wa innahu fil akhirati, tak ada Kalau alif lam syamsiah ada ke tidak? Alif lam syamsiah ada. Kalau pada ayat ini adalah syamsiah, ada satu, ada dua. Alif lam syamsiah ada dua perkataan dunia dengan perkataan as-salihin perkataan dunia dan perkataan as-salihin ada dua sahaja. Tapi kalau alif lam qamariyah ada berapa dalam ayat ini? Ada satu. Okey, itu apa? Fil akhirah, fil akhirah. Kalau yang ini la minas salihin, la minas salihin. Kalau yang ini fid dunya al-jism. Kita nak bezakan alif lam syamsiah, alif lam qamariyah bila disebut perkataan al-qamar
Asy-syams, asy-syams, al-qamar. Perbezaannya itu sahaja. Satu, lamnya, kalau alif lam qamariyah, lam itu ada tanda mati di atas. Bagaimana yang ini, lam ada tanda mati di atas. Alif lam syamsiyah, lamnya, dia alif dan lam tapi tidak ada tanda matinya. Dia sini pun tidak ada tanda mati di atas. Okey, kita lihat pada ayat yang terakhir. Selepas itu kita akan masuk pada muka surat yang baru. Kita akan cari lagi hukum idgham bila gunnah. Okey. Kita tengok tilka ummatun qad khalat. Ada tak idgham bila gunnah di sini? Okey, sini tak ada Yang ada ni hukum lain tanwin dah betul dah 99 kan. Okey, kemudian nun mati tak ada hukum nun mati tak ada di sini. Kita masuk pada muka surat yang berikutnya. Masih lagi dalam pemburuan idgham bila gunnah. Nanti mungkin kita akan sebut juga alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah dan izhar. Izhar kita dah sebutkan semalam, izhar halqi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Okey, jadi kita ulang kaji semula, kita tengok balik. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ni macam mana dia boleh berlaku? Dia terdiri pada dua huruf sahaja dan kalau kita jumpa dua perkataan yang mana yang pertama kita tengok nun mati di atasnya tidak ada tanda ataupun tanwin yang tidak selari dia bukan tanwin yang sama tu, tanwin dia begini sedikit jadi tanwin yang tidak selari dan selepasnya ada huruf yang bertanda sabdu huruf tadi bertanda sabdu. Yang ini kita boleh lihat dalam mushaf semua ayat-ayatnya demikian semua. Kalau hukum idgham bila gunnah dia ada nun ataupun tanwin dan selepasnya ada tanda sabdu huruf yang bertanda sabdu.
dia sama, ya, tapi cuma kita kena ingatlah hurufnya lam dan ra. Lam dengan ra sahaja, tidak ada dengung. Kalau ya wa mim nun ni dia ada sabdu juga, ya. Kalau contoh dekat sini kan, ya, kita jumpa juga ada sabdu, dekat sini pun ada sabdu, tetapi tidak kalau yang di sini tidak dibaca dengan dengung, ya, baca straight saja. Saya ulang semula. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'a, huruf nun ni ditiadakan terus. Sebabkan sekarang ni kita tengah sentuh hukum nun mati. Kalau yang izhar, yang di atas ni, izhar tu maksudnya jelas. Nun tu disebut jelas. Kalau di sini, nun tu tak ada. Tak wujud. Tak wujud dalam sebutan. Tapi dalam penulisan ada. Ar-ra'a milladun. Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Di sini seolah-olah tanwin tu tak wujud. Yang wujudnya seolah dhammah. Dhammah kemudian dia terus masuk kepada huruf yang berikutnya. Sama juga dekat sini. Seolah-olah nun ini tidak wujud. Nun ini tak wujud. Dia terus yubayyin. Kita tak baca yubayyin lana. Di sini mu'minin. Seolah-olah dia kalau tanwin ni seolah-olah ada satu lagi nun. Jadi nun yang kedua tu seolah-olah tidak wujud, dan nun yang ini hanya berbaris di bawah sahaja. Bimu'minil lana. Okey, kita lihat pada ayat yang kita telah bacakan tadi. Kita lihat ayat 135. Ada atau tidak idgham bila gunnah. Okey, saya jumpa satu. Okey, ada tak yang jumpa lebih daripada satu ataupun bagaimana? Okey. Yang di sini, ya, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah pula. Ini izhar, tak adalah. Saya tersalah sebut. Okey, dekat sini adalah izhar, idgham bila gunnah tidak ada. Nun mati ataupun tanwin tak ada juga, Ini izhar. Semalam kita dah sebutkan. Hudan au nasara. Hudan, nun mati. Dia kalau kita ikut tanda tulisannya, hu kemudian dal dengan nun, hudan dal dengan nun. Jadi nun itu disebutkan dengan jelas, hudan au nasara. Okey, atas ni tak ada idgham bila gunnah. Bagaimana pula ayat yang berikutnya? Kita cari idgham bila gunnah, tandanya nun mati dan selepasnya ada huruf ra, huruf yang bertanda sabdu lam ataupun ra, Okey, saya jumpa satu. Ada lagi yang lain? Ni satulah. Hadi minhum wa nahnu muslimun. Tak ada dah, itu sahaja. Satu sahaja. Okey, mir rabbihim. Nun ni seolah-olah tidak wujud. Dalam penulisan ada, tetapi dalam bacaan seolah-olah nun ini tidak ada. Memang nun ni tak adalah. Mir rabbihim. Kita tutup nun ni, kita terus mi masuk kepada ra. Mir rabbihim, hanya satu sahaja hukum idgham bila gunnah. Idgham bukan bermaksud dengung, idgham bermaksud memasukkan. Nun tadi tak ada, huruf depan terus dimasuk kepada yang berikutnya. Mana nun tadi dihilangkanlah, dah dimasukkan. Okey, jadinya kita lihat pula pada ayat yang berikutnya. Kita cari idgham bila gunnah. Siapa-siapa jumpa? Idgham bila gunnah, macam sebut tadi, nun mati, tak ada tanda dan selepasnya huruf lam ataupun huruf ra. Okey, tak ada juga. Yang ada wa in tawallaw hum fi shiqaq. Okey, tak ada. Kemudian huruf yang berikutnya, ayat yang berikutnya, sibghatallah man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu 'abidun, pun tak ada juga idgham bila gunnah. Yang ada di sini apa dia? Izhar. Semalam kita sentuh tentang izhar, dan semalam pun kita dah sentuh tentang alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Okey, izhar macam saya sebut, kalau ada nun mati yang bertanda itu adalah izhar, kita sebut sahaja secara jelas. Wa man ahsanu, kita sebut secara jelas. Dan saya sebutkan juga semalam, adakah kalimah Allah ini termasuk dalam alif lam syamsiyah ataupun alif lam qamariyah?
Ya, sebagaimana yang saya jelaskan, perkataan Allah ini adalah nama khas bagi Allah. Jadi dia tidaklah alif lam syamsiah ataupun alif lam qamariyah, kerana alif lam qamariyah, alif lam qamariyah ataupun syamsiah ini dia hanya untuk memakrifahkan ataupun menjadikan suatu benda tadi makrifah, dikenali. Tapi bila sebut Allah, ia telah pun dikenali tanpa kita masukkan alif dan lam ke depan. Contoh al-bait, rumah kan, baitun rumah. Kita sebut rumah, baitun. Bila sebut baitun, maknanya dia merujuk kepada mana-mana rumah, tak tertentu. Bila sebut al-baitu, rumah itu kita dah tentukan. Jadi bila sebut alif lam ni, kita nak tunjukkan benda itu, itu. Jadi bila sebut tentang nama Allah, lafzul jalalah, memang telah orang kata already known, telah pun sedia diketahui. Macam kita sebut Muhammad, Muhammad ataupun Ahmad, kita tak sebut al depan dia, al Muhammad, sebab Muhammad tu sendiri dah dikenali. Kemudian sebut apa lagi, Fatimah ke apa, nama Fatimah kan, kita tak bubuh al depan dia, al Fatimah, kita bubuh nama Fatimah, sebab nama Fatimah tu sendiri dah dikenali, kita tidak perlu tambah al. Okay, next kita cari pula pada ayat yang berikutnya, hukum idgham bila gunnah. Kalau idgham bila gunnah tu macam mana? Nun mati yang tidak ada tanda di atasnya ataupun tanwin tidak selari, dan kemudian selepasnya ada huruf yang bertanda sabdu. Dekat sini tidak ada. Kita tengok pula pada ayat yang terakhir, ada atau tidak idgham bila gunnah. Ada tanwin, tapi huruf ni bukan huruf yang ada tanda sabdu. Jadi bukanlah Kemudian dah habis, tidak ada. Hukum idgham bila gunnah tidak banyak. Yang banyak hukum idgham ma'al gunnah, mungkin ikhfa, ikhfa banyak. Lagi dan alif lam syamsiah qamariyah tu banyaklah. Jadi hampir setiap perkataan, setiap ayat tu memang ada. Okey, cuma yang di bawah ni tak ada. Baiklah, kita masuk kepada ayat yang berikutnya. Kita dah masuk kepada juzuk 2, ahlan wa sahlan, kepada tuan-tuan yang bersama dengan saya daripada awal sehingga habis, daripada dulu hari Covid, hari PKP yang kedua sehinggalah hari ini. Kita pun dah habis selesai 30 juzuk, yang ni ulangan yang kedua. Cuma pada kali ini kita hanya target sehari setengah juzuk sahaja. Sehari setengah juzuk, mungkin dapat capai ataupun mungkin tidak capai. Jadi kita lebih fokus kepada tajwid. Jadi kalau ada apa-apa persoalan, jadi boleh lontarkanlah di ruangan komen. Jadi insya-Allah saya akan respon. Kita baca kepada muka surat yang berikutnya. Tadi kita dah baca belum? Kita dah baca yang tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب. Okey, mana saya baca lagi. Walain ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wama anta bitabi'in qiblatahum wama ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Okey, Alhamdulillah. Ya, macam biasa, tajuk hari ini adalah berkenaan apa tadi? Idgham bila gunnah. Okay, jadi kita akan kenal pasti idgham bila gunnah dalam ayat-ayat yang kita baca. Saya akan baca satu muka dan kita cari hukum idgham bila gunnah. Okey, macam biasa, tandanya kita melihat tanwin yang tak selari dan selepasnya ada huruf yang bertanda sabdu. Ya, tanwin dan selepasnya huruf bertanda sabdu. Itu cara awal untuk kita kenali idgham bila gunnah. Okey, jadi kita cari dulu tanwin, ada tidak tanwin? Tak ada tanwin, ada tanwin tetapi bukan. Tanwin ini tak selari, betul dah. Ada tanda sabdu. Tanwin tak selari tapi ada tanda sabdu di sini. Ini bukan. Ini huruf mim. Hurufnya hanya dua sahaja, lam dengan ra. Lam dengan ra. Kalau di sini tanwin bertemu dengan mim, dia kita dengung, kita baca dengan dengung. Okey, idgham bila gunnah tidak ada di sini. Hukum nun mati, kita cari nun mati, ada nun mati yang tidak ada tanda. Betul dah tu, tapi huruf belakang tidak bertanda sabdu. Okey, ini bukan. Ini adalah hukum ikhfa. Okay, next kita baca, kita cari pula. Kena kenal pasti hurufnya lam dengan ra. Tanwin, kemudian lam ataupun ra yang ada tanda sabdu. Okey. Saya jumpa satu di sini. Wasatal litakunu. Kemudian ada lagi tak ayat yang lain? Okey, ini ada nun mati tetapi selepasnya huruf ya ataupun bukan huruf yang bertanda sabdu. Okey, next ni dia tanwin 99, betul dah. Kemudian selepasnya huruf yang bertanda sabdu dan kita tengok hurufnya ra. Okey, betul. Itu adalah idgham bila gunnah. Jadi idgham bila gunnah ada berapa dalam ayat ini? Ada dua idgham bila gunnah. Okey, jadi saya bacakan sebagai contoh. Wasatal litakunu. Wasatal litakunu. Ya, sangat mudah insya-Allah. Jadinya kalau kita bacakan sebabnya tanwin dia ada nun wasatan seolah-olah ada nun mati tapi nun itu ditiadakan jadinya baris kepada ta itu terus masuk kepada lam wasatal litakunu. Kita tidak bacakan wasatan litakunu. Wasatan itu asal dia. Asalnya memang wasatan tetapi ada lam di situ, wasatal litakunu. Dan kita lihat pula pada ayat yang terakhir di sini, la raufur rahim, la raufur rahim. Jadi tidak perlu dengung, kita tidak perlu panjangkan. Kalau asal ada nun, ada tanwin, la raufun rahim. Kalau daripada sudut tempo sama saja. Kalau la raufur rahim, la raufun rahim, dia akan berhenti pada tempat yang sama. Daripada tempo itulah kita baca tu. Tidak ada lebih panjang. La raufur rahim. La raufur rahim. Cumanya dalam kita nak menyebut huruf ra, pastikan ada sedikit dia punya getaran tu. Kalau tak ada getaran, tidak sempurna huruf ra. Huruf lam tak ada masalah. Huruf lam tak ada getaran tak ada. Huruf ra dia ada sedikit getaran, cuma jangan terlalu tebal. La raufur rahim, la raufur rahim. Bukan. Ada getaran tetapi minima. La raufur rahim, la raufur rahim. Contoh yang kita sebut di sini, ra, yang ini pun ada getaran dia, tapi tidak tebal, tak terlalu panjang ataupun terlalu obvious, jelas. La ra'u ada tapi minima, kadar yang minima. La ra'u, la ra'u.
La raufur rahim. La raufur. Fur ada ra ada lagi. La raufur rahim. La raufur rahim. Okey, kita pindah pula pada ayat yang terakhir. Kita masih mencari hukum idgham bila gunnah. Jadi caranya bagaimana? Nun mati yang tiada tanda dan selepasnya ada huruf yang bertanda syiddah, bertanda sabdu. Okey, kita lihat ada ke tidak huruf yang sedemikian. Yang ini ada nun tetapi ada tanda. Kalau nun ada tanda kita tahu automatik izhar. Nun ada tanda automatik dia adalah izhar, izhar harfi. Okay, next. Okay, ni ada tanwin. Tetapi tanwin ni, okay, betul ada huruf yang bertanda sabdu. Tapi hurufnya huruf mim. Jadi kalau huruf mim bukan. Mim adalah huruf yang dengung. Ada dengung. Kalau dengung dia jadi idgham ma'al gunnah. Idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Okey, ni ada tanwin yang tidak selari. Tetapi huruf sebelah dia qaf. Huruf sebelah dia qaf. Maka kita kena tahulah huruf ikhfa. Huruf ikhfa tu macam mana? Huruf ikhfa banyak. Jadi untuk memudahkan kita ingat huruf idgham bila gunnah, kemudian idgham ma'al gunnah ataupun bi gunnah. Kemudian kita kenal huruf iqlab, kan? Huruf tu saja. Jadi semua yang tak disebutkan itu adalah huruf ikhfa yang mana kita kena dengung. Jadi itu antara yang mudahlah kita boleh ingat. Okay, next. Lagi ayat yang di bawah ini masih tidak ada. Okay, ada satu di sini. Okay, tanwin tidak selari. Betul. Huruf selepasnya bertanda sabdu. Okay, dah betul. Lam, lam. Lam atau ra. Di sini lam. Okay. Macam saya sebut tadi, lam tidak ada apa-apa getaran. Kita baca macam biasa sahaja. Idzal laminadh zalimin. Idzal laminadh zalimin. Jadinya cara mudah kita kenal tanwin tak selari ada huruf yang bertanda sabdu, lam ataupun ra. Maka itu adalah idgham bila gunnah. InsyaAllah mudah untuk kita ingat, mudah untuk kita baca agar kita tidak confuse. Cumanya kalau dalam baca Quran ni ada baiknya sebenarnya talaki. Kita baca secara berdepan. Secara berdepan. Sebab kadang-kadang kalau kita baca tanpa ada guru di hadapan, sebab bila ada kesalahan dia perlu ditegur on the spot. Jadi kalau kita baca secara rakaman, dia susah pula nak tegur, kan. Kita dah baca panjang jauh, dah rekod dah apa semua, sekali kita baca tu salah, susah nak ditegur lah. Okay, next kita masuk pada muka surat yang berikutnya. Okay, terima kasih kepada yang masih bersama dengan saya. Kita dah 12.40, ada lagi 20 minit kelas kita, insya-Allah. Sebagaimana biasa 12 hingga jam 1 kita fokus bacaan Al-Quran dan juga tajwid. Jadi saya tidaklah fokus tajwid 100%. Cumanya kita kenal pasti hukum-hukum tajwid. Kalau nak sebut salah satu banyak sebenarnya. Kita kenal pasti satu persatu, insya-Allah. Satu hari satu hukum. InsyaAllah dalam masa 30 hari kita ada 30 hukum dah. InsyaAllah kita boleh baca Quran dengan lebih baik daripada sebelum-sebelum ni, insya-Allah. Kita sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم
فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Okey, kita dah habis buku surat tadi. Ayat yang berapa lah? 153. InsyaAllah kita akan ada mungkin 1-2 muka surat lagi. Jadi macam biasa, kita ulang balik untuk kita kenal pasti idgham bila gunnah. Ya, kita kenal pasti. Ya Allah. Saya lupa pula. Saya nak tunjukkan ayat tadi. Saya dah tunjuk tapi... tapi tak apalah. Saya terlupa nak buka. Saya dah tutup, saya lupa nak buka balik tadi. Okey, tak apa. Kita lihat pada ayat ini. Alladzina atainahumul kitab. Kita cari hukum idgham. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Okey, tandanya apa? Nun mati dan selepasnya ada huruf yang bertanda sabdu. Iaitu lam dengan ra. Kalau mim, ada tanwin. Tapi di sini mim. Ada tanwin tapi di sini mim. Ini bukan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah hanya lam dengan ra sahaja. Okey, jadi dah tak ada dah hukum idgham bila gunnah, dah tak ada. Yang ada hukum-hukum yang lain. Jadi kita masuk pada ayat yang berikutnya. Ada atau tidak idgham bila gunnah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Okey, yang saya nak sebutkan di sini walaupun dia bukan idgham bila gunnah ataupun apa, tapi dekat sini ada huruf mim yang mati. Cara kita nak baca minal mumtarin, minal mumtarin. Kita jangan sekat huruf mim tu Jangan kita baca minal mumtarin. Huruf mim tu dia tidak sempurna kalau kita bacakan minal mumtarin. Dia kena baca, kita mesti baca minal mumtarin, minal mumtarin. Okay, next kita masuk ayat yang berikutnya, kita cari hukum idgham bila gunnah. Kalau ada tanwin yang macam ini bukan idgham, ini izhar. Kalau tanda bukan 99, 69, maka ia adalah izhar. Wijhatun, wijhatun huwa, wijhatun huwa. Tanwin itu disebut dengan jelas. Fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Okey, tak ada juga. Yang ada tanwin yang selari. Kalau tanwin yang selari, kita tahu bahawa itu adalah idgham, itu adalah izhar halqi. Jami'an innallah, jami'an innallah. Okey. Kita lihat pula yang lain tak ada, semuanya tidak ada idgham bila gunnah. Kita masuk pada ayat yang berikutnya. Okey, pun tak ada, tidak ada idgham bila gunnah. Yang ada hukum tanwin ataupun nun mati yang di sini. Bighafilin amma, ini adalah izhar. Saya bacakan bighafilin amma, bighafilin amma. Kita jangan baca bighafilin amma, bighafilin amma. Tak sempurna huruf lam, tanwin itu. Kita sebutkan bighafilin amma, ghafilin, ghafilin amma. Okey, tak ada bila gunnah, tak ada. Kita ambil pula yang mana? Idgham bila gunnah lagi, kita cari dalam ayat ini ada ke tidak? Li'alla, li'alla. Okey, sini ada li'anla. Dia asal perkataan kalau kita lihat ejaan dalam bahasa Arab, dia adalah an dengan la, an dengan la. Cumanya dekat sini tidak terzahir, tidak terzahir. Seolah-olah
macam biasa sahaja. Tapi kalau ikut tulisan, kita boleh tulisan alif, kemudian ada nun, kemudian lam alif. Alif, li'an la, asal perkataan li'an la, an dengan la, an dengan la. Tapi sini telah pun digabungkan, huruf nun tu pun dah tak ada. Jadi tidaklah kita sebut sebagai hukum nun mati kat sini. Hukum nun mati bertemu dengan lam. Dah tak ada lah, sebab tidak terzahir di sini. Okey, yang ada tanda 69. Kalau tanda 69 ni maksudnya idgham, bukan idgham, izhar, baca dengan jelas. Nun tadi wakhshawni wa liutimma nikmati pun tak ada jugalah. Okey, cari pula pada ayat yang berikutnya, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, cari nun mati, kemudian cari huruf selepasnya yang ada tanda sabdu, ada ataupun tidak. Kalau ada, kita tengok huruf lam ataupun huruf ra. Pun tak ada juga. Kita lihat pula pada ayat yang terakhir di sini, ya alladzina amanu, yang ada alif lam syamsiah, alif lam syamsiah, ada 4. Alladzina, alif lam syamsiah, as-sabar, as-salah, as-sabirin, ada 4, idgham, bukan idgham, alif lam syamsiah, alif lam syamsiah. Tapi kalau izhar pun tak ada, kemudian idgham bila gunnah pun tak ada, cari nun mati ataupun tanwin tidak ada di sini. Jadi kita masuk pada muka surat yang berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Okey, jadi insyaAllah mungkin ini adalah muka surat terakhir kita untuk hari ini. Jadi antara yang kita nak sebutkan, kita akan cari hukum alif lam syamsiah, alif lam qamariyah,
izhar halqi, dan kita tambah satu lagi hari ini adalah idgham bila gunnah. Tapi paling utama kalau jumpa idgham bila gunnah, itu yang keutamaan kita. Okey. Jadi pada ayat yang pertama ni idgham bila gunnah ada ataupun tidak. Idgham bila gunnah macam mana? Nun ataupun tanwin. Tanwin tadi tidak selari, nun yang mati tapi tidak ada tanda, dan selepasnya ada huruf tanda sabdu. Kalau ada sebegitu, lihat lam ataupun ra, dua huruf sahaja. Ya, jadi itu adalah idgham bila gunnah. Jadi idgham bila gunnah tak ada. Okey, ada tanwin tetapi huruf selepasnya tak ada tanda sabdu. Jadi bukanlah. Ya, nun mati tapi selepasnya tak ada huruf bertanda sabdu pun bukan juga. Ya. Okey, ini pun ada tanwin sepatutnya di sini, ya, tapi ada mim. Itu kita tahu itu adalah hukum iqlab. Ya. Jadi kita tak cari pada hari ini. Okey, walana beluanakum. Okey, alif lam qamariyah. Siapa tahu ada berapa? Kita kira jom. 1 2 3 4. Alif lam qamariyah ada 4. Alif lam syamsiah ada berapa? 1 2. Ada 2 alif lam syamsiah. Okey, alif lam qamariyah mana? Minal khawfi, ya, wal ju'i. Kemudian minal amwali wal anfusi. Ya, jadi semua ini 1 2 3 4 adalah lam qamariyah. Jadi tanda al-qamariyah itu macam mana? Atas huruf lam ada sukun, ya. Atas huruf lam ada sukun. Semua ini lam itu perlu disebut dengan jelas. Minal amwal, wal amwal, lam disebut dengan jelas. Tapi kalau yang ini alif lam syamsiah, lam tidak ada baris, maka lam ini tidak perlu disebutkan. Wathamarat, sama juga di sini alif lam, ya, lam tidak ada baris di atasnya, terus sahaja sebut daripada huruf ni terus masuk kepada huruf sad. Wa basyiris sabirin. Jadi hukum izhar ada ke tidak? Izhar tidak ada. Ya, syai'in. Ini ada tanwin huruf sabdu tapi bukan lam dengan ra. Ini hukum yang lain. Kemudian ada tanwin juga yang tidak selari. Kemudian ada sabdu tapi bukan lam dengan ra. Ini bukan idgham bila gunnah. Ini adalah idgham yang lain. Okey, kita lihat pula pada ayat, mana ayatnya? Okey, tengok sini ya. Inna safa sampai syakirun alim ni ada atau tidak idgham bila gunnah? Okey, kalau apa yang saya lihat tak ada. Idgham bila gunnah tak ada dan tidak ada. Yang ada hukum-hukum yang lain, tapi kalau hukum yang kita dah belajar izhar halqi, kita cari izhar halqi mana? Tanwin yang sebaris, tanwin yang disusun sebaris, dan nun yang ada tanda, nun mati yang ada tanda mati, ya. Okey, tak ada. Okey, di sini nampak nun mati ada tanda man, faman, nun disebut dengan jelas. Faman hajjah, jumpa satu. Okey, ni pun 69. Izhar halqi, tanwin 69. Jadi kita sebutkan tanwin dengan jelas. Syakirun, syakirun alim, syakirun alim. Okey, next kita lihat pada ayat yang berikutnya. Innalladzina yaktumuna ma anzalna, sehingga habis ada atau tidak idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah sangat mudah, insya-Allah kita boleh trace nun yang ada baris dan selepasnya huruf yang bertanda sabdu. Kalau ada itu ada dua kemungkinan, kita kena lihat dua huruf lam ataupun ra. Selain daripada itu idgham yang berbeza. Okey, tidak ada idgham bila gunnah, tidak ada di sini. Okey, idgham bila gunnah tidak ada. Next 150 apa ni? 160. Ada ke tidak idgham bila gunnah? Pun tak ada juga. Ya, tak ada juga. Ayat 161 idgham bila gunnah. Pun tak ada juga. Ayat 162 ada tak idgham bila gunnah? La yakhafu anhu al-'adzab. Pun tak ada juga. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha. Ayat yang ini ada idgham bila gunnah. Yang mana idgham bila gunnah? Nampak ataupun tidak? Okey, ya. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illahu wahidul la. Tanwin 99 dan ada huruf selepasnya bertanda sabdu, lam ataupun ra, maka itu adalah idgham bila gunnah. Jadi alhamdulillah idgham bila gunnah sangat-sangat mudah.
Ya. Jadi kalau kita tak berapa kenal huruf je pun tak apalah kan. Jadi huruf yang ada tanda sabdu ni, kalau kita lihat nun mati kemudian ada huruf tanda sabdu, dia lam, ra, kemudian mim dengan nun. Selain daripada itu tak perlu. Tak ada huruf yang bertanda sabdu. May yu'min pun tak ada juga. Jadinya kalau nun dengan mim ini memang huruf dengung. Kita tahu dah. Mim dengan nun ni memang huruf dengung. Huruf yang dengung. Jadi bukan kita tolak dua ni, tinggal dua sahaja, lam dengan ra. Yang tidak dimasuki dengung, tak boleh dengung pada huruf lam dengan ra. Okey, kita baca lagi satu muka surat insya-Allah. Ini adalah muka surat yang terakhir sebelum kita berhenti rehat pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Okey, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita masih lagi dalam bab yang berkaitan idgham bila gunnah. Okey, di belakang saya ni adalah sedikit nota yang bermaksud yang berkaitan dengan idgham bila gunnah. Idgham maksudnya memasukkan, bila tanpa gunnah dengung. Jadi tak semestinya idgham tu kena dengung. Idgham hanya memasukkan sahaja. Cumanya bila sebut kadang-kadang banyak idgham itu dia ada dengung, tapi tak semua idgham mesti dengung. Idgham maksudnya memasukkan, memasukkan. Jadinya tak semestinya dia ada dengung. Kadang-kala hurufnya hampir sama sifat, kemudian diidghamkan, masukkan satu ke dalam huruf ini ke dalam huruf ini. Jadinya yang di sini hanya disebut idgham bila gunnah, idgham tanpa dengung, yang mana nun tadi ada tanda di atasnya. Nun mati tidak ada tanda. Ni nun mati tak ada tanda di atasnya. Tak ada tanda, dan selepasnya ada huruf lam dan ra yang bertanda sabdu. Jadi mudah untuk kita kenali. Okeylah tuan-tuan, jumpa lagi pada petang ini insya-Allah. Kita berjumpa lagi pada sesi jam 4. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19.